الشيطان الرجيم بسم الله Alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا وتكونشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okey. Kita nak sambung kan? Kejap mute dulu. Okey. Sebentar. Sekejap saya beri nota ni. Susunan dia lain, muka surat dia lain. Okey. Kalau tak silap tadi, yang kita nak baca ni baris yang ketiga. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Okey. Kita dah sampai kepada fi'il amar. Kita sudah sampai kepada fi'il amar. Jadi untuk yang sebagai nak panaskan, kalau bersenam panaskan badan lah. Ini nak panaskan minda lah. Kita tengok muka surat yang first balik lah. Madhi dia ialah abadah, telah menyembah ataupun telah mengabdikan diri. Mubaraknya ya'budu. Kemudian amarnya u'bud, sembahlah, abdikanlah diri, beribadahlah, boleh juga. La ta'bud, jangan sembah, jangan abdikan diri. Okey. Alright. Jadi ayatnya apa? Fa'budillah, fa maka, u'bud engkau. Kita dah masuk amar. Jadi amar yang asal ni kita terjemahkan dengan engkau. Engkau sembahlah Allah. Okey. Jadi di situ cuba lihat asal dal tu mati, fi'il amar u'bud. Tapi disebabkan berjumpa dengan nombor berapa Ustaz? Kelas nombor berapa Ustaz? Kita muka surat 9. Masih lagi fi'il mudhari'. Nombor berapa? Qulillah a'budu mukhlishan. Qulillahu a'budu. Oh, saya silap kan? Ya. Nombor 9, Surat 9. yang dua daripada bawah Ustaz. Okey. Tiga fi'il mudhari' tak habis lagi. Dah saya pula lagi tua ni. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Tersilap tadi ya, bukan amar. Mubarak. Abada ya'budu, sekarang ni ana. Ana dia jadi a'budu. Kul, katakanlah. Kul kita dah biasa jumpa dalam Quran, dia fi'il amar. Jadi amar asal jugalah. Katakanlah wahai Muhammad. Tapi kes dia sama macam ayat yang saya tersalah baca tadi. Maksudnya lam itu sepatutnya berbaring mati. Kul. Tapi bila dia nak bersambung dengan hamzah wasal pada huruf Allah tu, jadi kita hidupkan lam tu.
Qulillah. Sebab masih ada lagi beberapa kelas ni yang sama macam kita lebih kurang. Bila kita ajar Ammar itu mati, nanti dia keliru. Dia kata kat sini kuli bukan kul. Memanglah Islam tu bukan, baris Islam tu bukan baris asal, itu baris yang ditambah untuk menyambung bacaan. Qulillah, katakanlah wahai Muhammad, Allah a'budu, aku sembah. Allah lah yang aku sembah. Aku menyembah. Mukhlis, dengan ikhlas. Di sini kita terjemahkan dengan ikhlas lah. Tapi makna asal dia ialah orang yang ikhlas. Kenapa kita tak sebut orang di sini? Sebab dia memang, ayat ini merujuk kepada Nabi lah. Dia memang merujuk kepada Nabi SAW. Okay. Mukhlisan, dengan ikhlas, lahu, baginya, bagi Allah itu, ini agamaku, agama saya, agamaku. Okey. Dan baris yang terakhir, wala antum abiduna ma a'bud. Abidun, kita punya vocab sekarang ni adalah abadah. Abadah, telah menyembah. Bila kita tukar kepada orangnya, dia jadi abid, orang yang menyembah, penyembah. Itu makna literal. Tapi kalau dalam buku-buku agama kita baca, bila dia kata dia ini merupakan seorang abid. Abid di sini diterjemahkan sebagai ahli ibadah. Maknanya orang yang kuat beribadah itu disebut sebagai abid. Abid. Okay, ataupun hamba. Sebab itu nama dia siapa? Zainul Abidin. Daripada ramai-ramai abid tu, kalau seorang abid, kalau ramai abidin, dia itu salah seorang yang zain. Zain apa? Best, terbaik, yang elok. Zainul Abidin. Okay. Ataupun kita ada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, tajuk dia apa? Minhajul Abidin. Silibus, minhaj tu maksud dia silibus. Silibus untuk orang-orang yang beribadah, orang-orang yang menyembah Allah. Orang dulu ni alhamdulillah, orang dulu dia punya apa? Sama ada Arab ke Melayu ke, tajuk buku tu dia menggunakan bahasa yang aras tinggi. Contohnya apa? Durratun Nasihin, mutiara untuk orang-orang yang menasihat, tajuk. Even Melayu pun sama. Zaman saya masih sempat lagi lah. Kalau novel-novel zaman saya pun dekat dikenang, dekat dikenang, dekat disayang, jauh dikenang. Novel-novel lama ini tajuk tu masih lagi apa? Masih lagi menunjukkan orang kita berbahasa. Hari ini novel dia apa? Suamiku Pak Gad. Ilah. Tajuk novel Suamiku Pak Gad. Cinta awak 200%. Allah. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi dia melingkupkan apa bahasa. Jadi abid ialah orang-orang yang menyembah. Kalau kita ramailah, dia macam kafir, kafirun, kafirin. Jadi kenapa ramai di sini? Sebab sebelumnya itu kita ada dhamir antum. Bila antum, dia kena konsisten lah perkataan tu. Dia tak boleh kata wala antum abid, sebab abid seorang. Tapi antum ni merujuk kepada siapa? Ramai. Jadi kita nak mengatakan apa? Kita sembah lain, orang kafir sembah lain lah. Cuma ayat ni jangan silap. Ayat ni dalam konteks apa? Ayat ni dalam konteks pernyataan ataupun statement tegas kita
kalau ada orang-orang yang kafir mengajak kita seolah-olah sharing sembahyang ke, doa bersama ke, itu tak boleh. Itu tak ada kompromi. Awak sembah lain, saya sembah lain. Tapi ayat ini dia bukan nak katakan, kadang-kadang orang salah faham seolah macam apa. Engkau agama engkau, aku agama aku. Dalam konteks dakwah salah, ayat ni tak boleh pakai. Ayat ni dia punya penggunaan dia bukan dalam konteks dakwah. Dalam konteks dakwah kita kena dakwah dengan siapa saja, tak kisah. Dia sembah apa pun kita kena dakwah. Ini cerita lain. Ini dia punya konteks dia lain. Jadi wala antum, dan tidaklah kamu semua, kata Allah, abidun. Ini seolah-olah kita berbicara lah antara kita dengan orang yang kafir, musyrik dan sebagainya. Kita kata bahawa wala antum, dan tidaklah kamu semua, abidun, orang-orang yang menyembah, penyembah ma apa-apa yang a'budu, aku sembah. Apa-apa yang aku sembah. Jadi aku sembah lain, orang sembah lain lah. Sebab itulah di hujung nanti apa? Lakum dinukum waliyadin. Okey. Alright. Cukuplah. 2 cukup. Mengurusi majlis tak boleh baca banyak, ada 2 saja. Okey. Terus dengan ayat seterusnya yang biasa kita baca dalam Al-Baqarah. Kita baca dalam surah Al-Baqarah. Baqarah pula dah. Fatihah. Baqarah mana? Surah Fatihah. Ya. Fatihah. Alright. Jadi kita start daripada awal semula lah. Cuma ada risiko ni. Siapa yang buka mikrofon, nama dia lah nombor 1. Alamak. Alamak, takutnya. Siapa yang tekan mikrofon, dia kacau alfabet. Dia Zoom, dia susun cantik A, B, C. Siapa yang on saja, walaupun dia start nama dia Z, dia nombor 1. Awas. Hati-hati. Okey. Silakan. Puan Aisyah, silakan. Baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Ustaz? Ya, dengar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada engkau. Engkau tukar. Ya? Yang engkau tukar tu lah. Okey. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Okey, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Okey. Iya di situ kita guna untuk panggilan lah. Cuma dia tak boleh bersorangan lah. Iya tu kita kena sambung dengan dhamir di belakang dia. Cuma kalau saya tu dia pelik sikit. Saya kalau dhamir mutasil, iya tu baris bawah kan? Betul? Rabbi, Tuhanku, madrasati, sekolah saya. Tapi kalau saya kat belakang tu jadi lain. Wa iyaya farhabu. Dalam Quran kan ada wa iyaya. Kepadaku lah. Jadi dhamir mutasil, saya tu bila sambung dengan iya kat depan, iya tak boleh mati kan? Jadi wa iyaya. Dia tak ada iyi, tak ada lain. Selepas yang lain tu kita sambung macam biasa saja. Iyakum, iyakuma dan sebagainya. Jadi iyyaka na'budu. Di situ kita gunakan fa'al mudhari' nahnu. Hanya kepadamu lah na'budu, kami sembah, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah nasta'in, kami minta pertolongan. Nasta'in. Cuba lihat perkataan nasta'in. Itu banyak huruf dia tu. Ini sebenarnya 6 huruf. Mudhari' 6 huruf tu. Siapa boleh trace 3 huruf asal dia?
Macam mana kita nak buka dalam kamus? Kalau kita nak buka kamus tu dekat mana kita nak cari? 3 huruf asal dia apa? Tanya Puan Azian lah, silakan. 3 huruf asal dia. Pasti Ustaz. Ha? Ta'abud. 3 huruf asal dia ialah ana. Ana saja. Ana ni telah tolong. Ya'unu. Daripada sini nanti lahir perkataan apa? Al-ma'unah dulu tu. Kat sinilah. Al-ma'unah. Oh, ya ke. Ataupun apa? Kita duk ingat nama tu macam tak senonoh. Tapi rupanya nama tu adalah masdar. Cuma cara kita sebut. Kita sebut apa? Tengok. Kita sebut on Ja'far. Dia bukan on nama dia. Itu Inggeris. Aun. Nama dia tu asalnya ialah aunun. Pertolongan. Bantuan. Sampai kat Malaysia jadi on pula. O-N-N. Sepatutnya nama dia Aun. Aunun. Sebab tu ada Ustaz Auni tu daripada sinilah. A-U-N-I. Yang tu betul pula dia je lah. Aun pertolongan. Jadi ista'ana. Tengok. Tambah depan alif sinta. Daripada ana dia tambah alif, sin dan ta. Jadi wazan alif sinta ni dia bermaksud minta. Ista'ana, minta tolong. Nasta'in, yasta'inu. Nahnu jadi nasta'in. Kami minta pertolongan. Jadi hanya kepadamu lah yang kami sembah dan kepada engkau lah nasta'in. Kami minta pertolongan. Bahasa Arab sekadar itu saja. Tapi nasta'in tu nak kena muncul mulut ke tak muncul mulut tu kita tanya Ustazah tajwid lah. Kadang-kadang dia ada gaya pula nasta'in. Muncul sikit, tidak berbunyi dan sebagainya. Jadi Arab dia berkait dengan tajwid sebab salah satu yang kita kena jaga makhraj. Dalam makhraj ni kita berkongsi antara tajwid dengan bahasa Arab. Jadi yang sebaik-baiknya kita baca yang fasih lah. Jangan pakai yang slang-slang dialek tu Takut nanti jadi apa? Takut nanti jadi lain makna dia. Okay, alright. Seterusnya. Panjang tapi senang lah, jangan risau ni. Tengok zahirnya panjang. Tapi tak banyak mana ni. Jangan risau Okey. Puan Asmah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida. Qalu mereka berkata, Ustaz. Betul. Mereka berkata na'budu, sembahlah, na'budu. Kami akan siapa dia? Na'budu siapa? Na'budu. Na'budu kami. Kami. Kami menyembah ilaha Tuhan, ilaha Tuhan kamu. Dan Tuhan nenek moyang kamu. Yang macam tu. Betul. Okay. Ibrahim wa Ismail, Ishaq, ilaha, iaitu Tuhan yang satu. Sekali lagi. Lalu mereka berkata, kami menyembah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu, Ibrahim, Ismail, Ishaq,
ilaha iaitu Tuhan wahidah yang satu. Okey. Terima kasih. Alright. Seterusnya. Puan Aziah silakan. Ya, mikrofonnya belum dibuka lagi. Bismillah. Qalu na'budu asnama. Qalu mereka telah berkata Okey. na'budu kami menyembah Alright. asnama. Asnama. Asnam ni adalah plural kepada sanam. Sanamun. Sanam ni berhala. Oh, berhala. Berhala. Jamak dia ialah asnam. Patung-patung. Berhala-berhala. Mereka telah berkata. Okey. Kami menyembah berhala-berhala. Kami menyembah berhala. Alright. Okey. Kami menyembah berhala-berhala. Kata. Alright. Seterusnya. Dan yang seterusnya. Ya, Puan Azan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru. Wahai Bapaku, mengapa kamu menyembah apa yang tidak ia mendengar dan tidak ia melihat. Okey. Cuba lihat yasma'u tu ya. Yasma'u tu itu mudhari' lah tu. Madhi dia apa? Sami'a ya Ustaz, sami'a. Sami'a ke sama'ah? Syulah. Sami'a kan? Dalam sembahyang baca sama'ah ke sami'ah? Sami'allah, sami'allah. Sami'ah lah, bukan sama'ah. Sami'allahu liman hamidah. Telah sami'ah telah mendengar. Yasma'u. Kemudian yubsiru. Mudhari' juga. Madhi dia apa? Basara Ustaz. Tapi ni yang ini bukan basarah, yang ini absara. Oh, ya, dia basiru baris depan. Sorry. Yang ini 4 huruf. Mendapat penglihatan. Dapat melihat. Memerhatikan. Boleh melihat. Saya tulis boleh melihat. Boleh melihat. Okey. Masih Jadi sama. Soalan daripada Nabi Ibrahim kepada ayah dia. Soalan ni soalan logik yang simple saja. Tidak ada belajar logik Aristotle ke Plato ke yang complicated, hanya common sense saja. Soalan dia siapa? Ya abati, wahai ayahku, 5. Jadi kita dah sebut beberapa kali dalam bahasa Arab perbualan, ini adalah versi pendek untuk limaza. Ya. Satu lagi limaza. Why? Kadang-kadang kita pakai 5 saja. 5, mengapa ta'budu engkau menyembah? Mudhari' jari tengah atas sekali, anta. Mengapakah engkau sembah? Ma, apa yang? Kalau yang ditakdirkan benda, kita kata apa yang lah. Apa-apa yang. La, tidak. Yasma' dia mendengar.
Ustaz, yang tadi tu kalau ma tu sesuatu dia tak? Pernah bagi sedar ayat tu sikit lah. Sesuatu Boleh juga, tak ada masalah. Kau menyembah sesuatu tidak? Nak sedar lagi, had yang kedah, had yang. Kedah ni benda kadang dia kata had. Had yang merah tu. Dah. Pulang. Ikutlah bahasa masing-masing. Yang penting faham. Okay. Alright. La yasma'u, tidak dia mendengar. Wa la yubsiru, dan tidak dia dapat melihat. Tidak dia dapat melihat. Okey. Alright. Seterusnya. Soalan juga. Ayat seterusnya. Ya. Ustaz boleh tanya? Yasma'u dengan yubsiru tu, bila Ustaz tulis dia tu, kita ambil daripada jari kelingking yang atas sekali Ustaz. Maknanya domer dia tu tak ada kan kat situ, tapi dia bukan domain tak ada, maknanya kita balik kepada konsep asal, madhi asal huwa, mudhari asal huwa. Maknanya kita belajar tapak tangan madhi kan, original sekali kita masuk di mana? Kelengking atas sekali, betul? Kelengking atas sekali itu siapa? Huwa lah. Bila dalam tu tak sebut siapa-siapa, macam mana cara kita nak terjemahkan? Balik kepada yang original version. Original version siapa? Huwa. Domer asal. Domer asal huwa. Okey, terima kasih. Tapi dalam ayat itu, kalau contohnya belajar bahasa Inggeris, reading skills, ingat saya dulu tak lulus masuk UIA, sangkut satu semester. Jadi dia suruh cari reference, dia kata. Reference tu domer lah. Maknanya dia balik, kadang-kadang dalam bahasa Inggeris, it tu balik kepada siapa? Jadi sebenarnya, yasma'u dengan yubsiru dalam ayat tu, dia balik kepada siapa? Dia balik kepada ma tu lah. Betul? Memang kita terjemah dia yang tidak melihat dan dia yang tidak mendengar, betul? Tapi dia tu sebenarnya kalau dalam ayat tu dia rujuk kepada siapa? Ma tu. Apa yang, benda yang, ianya. Mana kalau orang, kalau kita kata siapa, Melayu kata dia yang tidak mendengar dan dia yang tidak melihat, betul? Tapi kalau orang Melayu kata benda apa, kita kata apa yang ianya, bukan dia, ia tidak melihat dan ia tidak mendengar. Itu nak bezakan muzakkar antara orang dengan benda. Melayu kalau benda dia pakai ia, kalau orang dia pakai dia. Yang ini berhala maknanya benda kan Ustaz, bukan orang. Iyalah. Ia, bukan dia, ia. Bukan dia. Itu kalau cikgu bahasa Melayu lah, kalau orang lain dia okey je. Cikgu BM sama, cikgu BM dia particular sikit. Okey. Ayat seterusnya pun kita ada soalan ya. Bagi yang masih lagi tak berapa nak ni. Soalan. Di mana soalan tu? Soalan itu adalah dia bermula dengan huruf alif kat depan tu. Siapa-siapa yang ingat tu nanti dia bolehlah. Dia ada huruf alif. Qul kalau masih ingat kita ada di sini. Itu adalah komponen yang kita gunakan dalam soalan. Dalam kelas perbualan, dia sinonim ataupun sama erti dengan hal. Hal anta muslim? Hal anta bi khair? Hal anta marid? Itu contoh dia lah. Hal. Jadi tengok jemaah ni banyak juga masuk kelas perbualan ni. Tengok berbual, bukan main cair lagi, lancar lagi dia berbual. Dah boleh pergi Arab tengok gaya tu. Alhamdulillah lah. Cayak aku dah kata bukan cair dah. Okey. Alright. Seterusnya. Seterusnya saya pergi belakang lah. Supaya adil kepada orang yang beratur tunggu vaksin yang lambat ni. Kalau ambil yang awal nanti. Ya. Saya minta
minta pasangan Datuk dengan Datin ni. Silakan. Walaupun namanya seorang tadi, rasanya berdua ni. Ya, silakan. Kat sini ada nama Datin Zainun je. Ada? Tengok nama ada. Okey. Speaker. Mikrofonnya boleh hidup lagi. Masih merah. Masih zon merah lagi. Okey, alhamdulillah. Terus. Qul ata'budu min dunillahi. Ya. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, Ya. ata'buduna. Kalau soalan ni, adakah kamu semua sembah? Ya. Min dunillahi, melainkan Allah. Min, maksud min? Daripada. Dunillah, melainkan Allah. Duni apa maksud? Duni. Duni. Siapa ingat Duni? Di sisi. Duni ni kalau tak silap saya, dia sama erti dengan ghairi. Selain Pak Ustaz. Selain. Other than. Min dunillah. Daripada selain Allah. Okey, itu soalan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, adakah? Literally kita kata adakah lah. Tapi kadang-kadang soalan ni di sini dia bukan tanya. Dia lebih berbentuk macam apa? Macam templakan. Bila templakan, adakah tu orang Melayu macam tanya, tak tahu Dekat sini dia lebih bermaksud apa? Patutkah? Patutkah ni bukan tanya. Patutkah ni macam kita apa? Macam tak patut lah pula kan. Ata'buduna. Patutkah kamu semua menyembah min dunillah, daripada selain Allah? Okey, silakan Datuk sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال, ketika dia telah berkata kepada bapanya dan kepada kaumnya, apa yang kamu sembah. Apa tu? Ma tu yang ke ma soalan? Ma ta'budun. Ma ismuka? Soalan, siapa yang kamu semua sembah? Siapa, kalau Melayu orang lah. Kalau benda, apakah yang? Sebab orang Melayu kalau siapa ni, dia lebih kepada orang kan? Datang-datang rumah kita, dia tanya, siapa nama kucing awak? Apa ajak kita? Kan? Apa? Melayu ni dia beza sikit. Jadi, di situ kita kata apa? Apa? Izqala. Ini pun sama juga lah cerita Nabi Ibrahim tadi. Tatkala qala, dia telah berkata, Ibrahim telah berkata, li, kepada, bagi, untuk abihi, ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, ma ta'budun. Ma di sini kadang-kadang dalam perbualan kita guna maza. Apakah yang? Maza turid, ma haza, dan sebagainya. Ma ta'budun, apakah yang kamu semua sembah? Okey. Seterusnya. Ya. Alhamdulillah. Selesai. Silakan. Puan Zainab, silakan.
Ya. Tidak ada, mukanya tidak ada, harap-harap suaranya ada. Tapi mikrofonnya masih belum dibuka lagi. Okey. Silakan. Kuat sikit. Ya, mikrofon sudah dibuka, cuma suara tidak keluar. Hello di sana. Cari radio lah pula. Nampak macam Slow sangat. nampak graf dia tu macam tak naik ni. Kalau tak ada earphone, tak ada speaker, dia kadang-kadang kena naikkan volume tu. Dia kena ada bantuan teknisian tepi-tepi tu. Okay. Tak ada juga. Kalau Siti Beramli ni cakap. Tak keluar. Tak apa. Tak dengar. Mungkin ada masalah, tak apa. Okey. Kita pindah kepada Puan Siti Mariam, silakan. Ya. Dengan segala hormatnya. Ini pun tak hidup begini. Okey, silakan. Maaf Ustaz, saya terlambat masuk. Saya pun terpinga-pinga tadi cari. Okey, terpinga-pinga, tak apa. Tak ada apa. Jangan risau. Terpinga-pinga boleh dengar, jangan risau. Jangan keluar pula. Dia relax. Tenang. Puan Siti Hajar, silakan. Tengok dah tak sabar tu, silakan. Macam dah tahu nak ganti je. Okey, silakan. Mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La tidak, a'budu aku sembah, ma apa yang ta'budun kamu sembah. Kamu semua sembah. Okey. Itu jari antum ya. Kamu semua. Alright. Okey. Kita kembali ke depan semula. Mari kita kembali kepada yang asal. Alright. Puan Aziah sudah, Puan Azian pun sudah. Puan Azimah tadi sudah ke belum? Belum. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Idh tatkala qala dia telah berkata li kepada bani anak-anaknya, banihi anak-anaknya, ma apa ta'buduna kamu semua sembah, min daripada, ba'di saya selepas saya. Okey, sekali lagi. Iz tatkala qala dia telah berkata li banihi kepada anak-anaknya, ma apa ta'buduna kamu semua sembah daripada selepas saya. Okey. Terima kasih. Kalau tengok dalam surah Baqarah, maknanya soalan yang sama ini diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Yaqub sebelum mereka berdua wafat. Jadi soalan yang ditanyakan kepada anak-anak dia,
Nanti kalau ayah mati nanti nak sembah siapa? Jadi kalau kita hafal ayat tu, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub dan seterusnya. Okey. Puan Azizah silakan. Dah sembuh dah alhamdulillah. Dah sembuh, dia tak sabar nak baca alhamdulillah. Untuk Puan Azizah, untuk makluman kita sekarang baris yang kedua kita masuk kepada amar. Kita masuk kepada fi'il amar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan sembahlah rabbaka Tuhan kamu hatta sampai ya'tiyaka datang kepada kamu al-yakin keyakinan. Keyakinan. Sekali lagi. Menarik tu. Dan sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepadamu keyakinan. Okey. Ata, maksud dia ata. Hatta. Maksud dia ialah ata datang. So dalam ayat tu dia datang dalam bentuk mudhari'. Ya'ti. Ata ya'ti. Ada satu surah tu dia start dengan ata. Ata amrullah fala tasta'jilu. Telah datang perintah daripada Allah, janganlah kamu semua bertangguh-tangguh lagi. Dan yang menariknya perkataan ata ya'ti ini, bolehlah kita kata dia sinonim dengan ja'a. Satu lagi dalam Quran, ja'a. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sama maksud. Ja'a pun telah datang juga. Ata pun telah datang juga. Okey. Dua-dua kita pakai dalam Quran. Ata dengan ja'a. Okey. Cuma ayat yang Puan Azizah baru baca tu, perkataan yang di hujung itu kita tidak terjemahkan dengan literal. Tetapi kita terjemahkan dengan tafsir. Maknanya, wa'bud, dan engkau sembahlah wahai Muhammad rabbaka Tuhanmu. Sampai bila nak sembahyang ni contohnya. Kalau sembah tu kita fokus kepada solat saja. Maknanya kita sebagai mukallaf ni nak sembahyang sampai bila? Hatta sampailah, sehinggalah al-yakin ya'tiyaka. Yakin di situ maut. Sehinggalah datang kepadamu kematian. Barulah tak wajib sembahyang. Okey Alright. Cuma yang nanti jadi khilaf sikit ni, katakanlah na'udzubillah sebelum meninggal saya koma setahun. Nanti macam-macam soalan timbul. Anak nak kena ganti ke tak? Ada ke tak kafarah ke fidyah ke itu ke gengong-gengong. Masalah tu biasa akan timbul kan. Sedangkan kalau ikut saya secara personal, saya bukan anak saya secara personal, waktu tu dalam keadaan tu saya wajib sembahyang ke tak? Saya dah tak wajib lah sebab saya koma. Saya dianggap orang yang hadis kata rufi'al qalam. Maknanya malaikat dah tak tulis apa-apa. Kan ada 3 golongan yang malaikat tak catat kan. Budak sehinggalah dia balik. Orang tidur sehinggalah dia bangun. Orang mabuk sehingga dia sedar balik. Saya bukan tidur lagi tu, koma terus. Dah tak ada harapan nak baik. Jadi dalam fiqh akan dibahaskan panjang lebar. Even sampai peringkat apa? Tiba-tiba bangun semula. 2 tahun koma, bangun semula. Ada yang nanti dia kata apa? Perlu atau tidak qada? Aduh, kalau saya qada jenuh saya kira tu. Jadi itu perbahasan fiqh lah. Itu ulama fiqh yang akan apa? Itu zon dia akan bahas. Kita setakat madhi mudhari' aja lah. Ata ya'ti ja'a yaji'u. Jadi yakin di situ kita tidak terjemah dengan literal, tapi kita terjemah dengan apa? Dengan
keyakinan. Sungguh pun begitu sebagai selingan. Ada juga yang salah faham ayat ini, dia tak sembahyang langsung. Dalilnya ini, na'udzubillah. Jadi bila ditanya, kenapa tak sembahyang? Sebab tak yakin-yakin. Yakin tak sampai-sampai. Kan Allah kata sembahyang sampai yakin. Habis saya tak yakin-yakin, buat apa saya solat ni? Oh, gitu pula dia punya, pandai pula dia qanaat. Jadi sebenarnya yakin di sini bukannya yakin tapi mati. Okey, yang seterusnya itu lebih kurang macam yang kita start di awal tadi. Cuma bezanya yang ini kita pakai fi'il amar. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kalau tadi lahu dini. Maka fa'bud, maka engkau sembahlah Allah. Mukhlis, dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ikhlas itu dia punya sifat. Mukhlis itu orangnya. Kalau orang perempuan mukhlisah lah, jangan mukhlis pula. Mukhlisah. Lahu, baginya, bagi Allah itu ad-din, agama. Baginya agama. Okey. Ya. Puan Cik Wah silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Ini sesungguhnya aku. Fa tadi Ustaz dah buat kan? Dah. Ana, aku, Allahu, Allah, la, tidak, ilah, Tuhan. Tidak Tuhan ke tiada Tuhan? Tidak ada, ilaha, tidak ada, ilah, selain, ana, aku, fa'buduni. Fa, maka sembahlah aku. Fa'buduni ke fa'budni? Fa'budni. Fa tu maka, budni, sembahlah, ni tu aku. Betul Ustaz? Engkau sembahlah aku. Innani sesungguhnya engkau sembahlah aku. Maka sembahlah aku. Fa tu maka kan? Budu. Sembahlah. Maka engkau sembahlah aku. Oh, engkau tu kat mana ada tu? Engkau kat mana? Kena tengok tapak tangan Amar lah. Tapak tangan Amar asal siapa? Anta. Kalau madhi asalnya huwa. Mudhari' asalnya huwa. Amar dengan nahi asalnya anta. Sebab tu kena terjemahkan engkau tu. Maka engkau sembahlah aku. Okay. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka engkau sembahlah aku. Okey. Aku refer pada Allah lah kan Ustaz? Ya, betul. Alright. Okay, terima kasih Ustaz. Ama. Cuba tengok berapa kali aku kat situ. Ini bukan main-main ya. 1, 2. Sama aku ada dekat dhamir mutasil ya tu. Innani, sesungguhnya aku. Ana Allah, akulah Allah. Ini bukan main-main ni. Saya baca macam tu baru nampak suspend dia lah. Kalau innani, sesungguhnya aku Allah. Dia tak ada nada macam tu. Ini nada penegasan. Innani, sesungguhnya aku. Alright. Ana Allah, akulah Allah. La, tiada. Ilaha, Tuhan. Illa, kecuali. Ana, aku. Fa, maka. U'budni. Engkau sembahlah aku. So ada 1, 2, 3, 4 aku kat situ. Okey Jadi jangan main tu.
Ini satu-satunya ayat Quran yang ada la ilaha illa ana. Betul? Ni tu kat mana? Ha? Apa engkau sembahlah aku. Engkau tu fi'il amal tapi kat mana Ubud. Fi'il amal tapi yang kat mana Ni yang asal, jari tengah atas sekali. Oh, okey. Yang Terima kasih. original. Okey. Alright. Ya. Terima kasih kepada Puan Cik Wah. Ya, Datin Cik silakan. Tengok pun dah tak sabar tu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu wa tawakkal alaih. Fa'budu maka sembahlah. Fa'buduhu. Maka sembahnya. Maka sembahkan. Alamak, ini tak, memang tak buat. Tempat buat dah. Maka sembahlah. Sembahnya kot. Engkau sembahlah dia. Kau sembahlah dia dan bertawakallah. Bertawakallah. Alaih ni apa ya? Ustaz, saya lupa dah. Ala wa ala? Ala kat atas. Alaihi? Ke atasnya. Ke atasnya. Okey. Jadi ada setengah-setengah bahasa Arab, dia dah fix. Walaupun kadang-kadang Melayu kata bertawakallah kepadanya, betul? Tapi dia tak pakai ilah. Kita balik sikit. Sebab tawakal ni semua sekali dia akan pakai ala. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dia tak kata ilah. Jadi pemilihan ilah ke ala ke, itu Arab dia dah fix. Kita tak boleh buat dia secara literal. Jadi tawakal. Dalam bahasa Arab, tawakal itu adalah fi'il amar. Kita pinjam perkataan tu, kita jadikan dia noun. Hendaklah kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Cantik dah kita guna. Tapi kalau ikut bahasa Arab, salah. Bahasa Arab, tafa'ala yatafa'alu, masdarnya tafa'ul. Jadi tawakkala yatawakkalu, tawakkul, bukan tawakal. Sepatutnya noun tu ialah bertawakkul. Tapi tak biasa, kita tak biasa kan. Kita pandai, kita pinjam bahasa orang, kita ubah ikut kita je. Kepandaian kita ni, kita pinjam bahasa orang, lepas tu kita ubah ikut kita. Itu kehebatan kita. Sebagai contoh apa? Dalam Quran, ni dengar baik dalam Quran, perkataan tu ada dalam Quran. Kita pinjam, tapi orang Arab pun tak faham. Apa contoh dia? Kita pinjam perkataan fitnah atau fitnah. Fitnah definisi kita apa? Apa definisi fitnah kita? Contohnya, Dr. Gayah tuduh saya tak ada asas. Itu fitnah orang Melayu, betul? Maknanya fitnah orang Melayu ialah kita menuduh orang lain tanpa asas. Dalam bahasa Arab, fitnah bukan itu. Malah kita quote ayat Quran tu pun salah sebenarnya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi dia terjemahkan literal. Dia kata apa? Dr. Gayah fitnah saya. Awaslah Dr. Gayah. Allah kata dalam Quran, dosa fitnah lebih teruk daripada membunuh. Dalam ayat tu, itu bukan fitnah, tuduh. Itu tak ada kaitan dengan menuduh tanpa bukti. Fitnah di situ apa dia? Fitnah di situ ialah penindasan. Maknanya orang kafir dia tak bagi Nabi solat, dia blok orang sahabat-sahabat masuk dalam masjid, orang semayang dia lempar tai. Itu fitnah. Dia bunuh orang yang masuk Islam. Itu fitnah. Dia tak ada kena-mengena langsung dengan apa? Tuduh tanpa bukti. Tapi bila vocab tu masuk dekat kita, kita jadikan dia apa? Tuduh tanpa bukti. Dalam Quran ada tak tuduh tanpa bukti? Ada, tapi dia khas untuk suami isteri. Qazaf. Qazaf maknanya suami menuduh isteri buat jahat. Okay, Tapi fitnah dalam vocab Arab dia tak ada yang itu. Satu lagi apa dalam Al-Quran? Allah kata apa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan azab. Fitnah kat situ azab. Azab Allah yang akan turun, dia tak menimpa orang tertentu saja, dia timpa semua sekali. Itu dalam Quran ada. Tapi dalam Al-Quran fitnah di situ bukan tuduh. Dia panggil azab, siksa.
dan sebagainya. Itu kadang-kadang saya, kebetulan kita belajar Arab, kita berpening macam mana kita ambil bahasa Arab, kita ubah dia punya definisi. Kita tak ada kena guna langsung dengan bahasa Arab. Okey. Sama hasad dengki ke Ustaz? Macam mana? Hasad dengki, dah hasad dengki lagi. Oh, hasad dengki. Perkataan tu. Ada bahasa Arab hasada dengki. Hasad dengki. Kita selalu cakap hasad dengki kan. Mana kita gabung, itu baguslah. Kita gabung Melayu Arab. Okay, ada satu lagi, ada wa lagi. Siap ada wa lagi apa? Ada satu perkataan tu kita gabungkan Melayu dengan Arab, siap tambah wa lagi. Allah lupa pula lagi. Sihat walafiat Ustaz. Sihat walafiat. Sihat walafiat kebetulan dua-dua Arab. Ada satu lagi, ada wa. Dia pandai, dia gabung Melayu dengan Arab tambah wa lagi. Lupa. Tak datang ini. Okey. Ya, seterusnya. Datin Zuraidah, silakan. Okey, kejap. Baru tengok. Baru tengok. Kita gabungkan Arab dengan Melayu. Siap ada wa lagi. Syak wasangka. Wasangka. Syak bahasa Arab. Betul? Betul. Syak tu original Arab. Melayu apa? Sangka. Betul? Syak wasangka. Wah, terang Melayu. Dia ada tambah wa lagi. Dia gambar Arab, dia tambah wa lagi. Tapi di belakang tu dia tempat Melayu. Syak wasangka. Padahal syak tu Arab, wa tu Arab, sangka Melayu. Dah Ustaz ya, dapat. Betul. Cekak sungguh di mimpi syak wasangka. Ustaz wa tu dan. Memanglah, maksud saya kita ambil syak tu Arab, totally Arab, wa tu Arab, lepas tu kita gabung dengan kita punya syak wasangka. Sangka dalam Arab tak ada, itu Melayu. Okey, kata silakan. Boleh Ustaz. Ya ayyuhan nas budu rabbukum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, budu sembahlah. Budu sembahlah rabbukum, Tuhan kamu. Okey. Kamu semua sembahlah. Sembahlah kamu semua Rabba Tuhan. Kamu semua Tuhan kamu. Okey. Alright. Terima kasih. Seterusnya. Yang ini minta maaf lah, saya tak dapat sebut namanya, saya hanya sebut nama tab ni saja. Galaxy Tab. S6 Lite. Kebetulan yang keluar dekat nama tu keluar Galaxy Tab saja. Ini Samsung ni. Ya. Dan sembahlah kamu semua. Arab dulu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah kamu semua Allah dan tidak kamu syirik ya. Di sini la tu bukan nafi, la nahi. Dan jangan kamu semua syirik padanya sesuatu ya. Ba tu dengan kepada. Dengannya. Okay. Dan tidak kamu semua syirik. Tidak nafi. Dan jangan kamu semua syirik pada dengannya sesuatu. Okey. Cuma saya rasa kalau terjemahan Melayu tu kita kena sesuatu tu dekat belakang. Wala tusyriku bihi syai'a. Bukan. Wala tusyriku syai'an bihi. Dia macam itu Melayu. Dan janganlah kamu semua menyekutukan
dengan sesuatu dengannya. Dengannya sesuatu itu terbaliklah kalau Melayu. Jadi wa'budullah, dan kamu semua sembahlah Allah. Wala tusyriku, dan janganlah kamu semua menyengutukan, mensyarikatkan. Kita tak boleh. Bihi, dengannya, syai'an. Tapi dia kalau terbalik pun kadang-kadang orang Melayu ni dia kreatif. Syai'an, dengannya akan sesuatu. Tambah akan lah. Dia akan adjust macam tu Alright. Okey. Terima kasih. Ya, kita ke belakang lah. Nampak gaya orang belakang macam diketepikan ni. Ada sikit masa lagi. Wan Syarifah Zaleha, dipersilakan. Ya. Kalau ada mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan qala telah berkata al-masih ya bani, wahai bani Israel, a'budu, sembahlah kalian Allah, Rabbi, Tuhanku, wa dan Rabbukum, Tuhan kalian. Tuhan kami semua. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ini masalah yang di luar daripada kawalan kita lah. Orang tu baca okey nada dia, tiba-tiba dia keluarkan lambat je. Itu lain problem Buktinya dekat ujung tiba-tiba laju. Tapi okey lagi. Ada setengah kelas saya tu bukan setakat itu. Dia keluar macam dia baca dalam air. Blub. Jadi lain ni tak boleh nak agak. Tak buat macam mana. Okey. Saya tak ulah apa-apa lah. Yang tu okey. Kemudian untuk baris yang seterusnya tu, kalau kita perasan, ini ada 4-5 yang berlainan tapi belakang dia sama. Dia hanya ubah watak depan saja. Di belakang dia tu akan ada 4-5 yang sama. Qala ya qaumi ibudullah. Qala ya qaumi ibudullah. Maknanya depan tu Nabi lain, masa lain, tempat lain, nama Nabi pun lain, tapi seruan dakwah dia sama saja. Kamu semua sembahlah Allah. Jadi kalau kita baca tu, kalau kita hafal, depan tu dia boleh kata wa ila adin, wa ila samuda, wa ila madyana. Dia ubah-ubah-ubahlah. Sebab watak berbeza, tempat berbeza. Jadi yang pertama ni kita pergi kepada kaum Ad. Baris seterusnya ditujukan kepada kaum Samud. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad. Tu saudara, brother. Akhahum, saudara mereka. Bila Nabi dan Rasul dia sebut saudara, maksud saudara? Maknanya local people lah. Dia tak akan ambil orang luar. Dia tak boleh ambil foreigner, dia mesti orang tempatan saja. Itu maksud saudara mereka. Saudara mereka Hudan, Nabi Hud. Yang selepas dia itu siapa? Akhahum Salihah, saudara mereka Nabi Saleh. Untuk penduduk Samud, Nabi Saleh pula. Tetapi seruan dan dakwahnya sama, universal, iaitu apa? Qala, dia telah berkata. Hud berkata, Nabi Saleh pun berkata yang sama, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, kamu semua sembahlah Allah. Kamu semua sembahlah Allah. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum. Satu lagi Nabi dan Rasul akan sebut persamaan. Apa dia?
Wa inna dan sesungguhnya. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah. Rabbi Tuhanku. Wa rabbukum dan Tuhan kamu semua. Fa maka u'buduhu kamu semua sembahlah dia. Maka kamu semua sembahlah dia. Hadza inilah siratun mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Okey, kita habiskan sikit saja lagi. Alla ta'budu illallah. Bila mana kita jumpa ayat Quran berbunyi Allah, tolong ingat dan tolong buat catatan. Di situ adalah gabungan di antara an tambah dengan la. Apa maksud an? Bahawasanya. Jadi dalam tulisan dia tulis dalam bentuk apa? Dia tulis dalam bentuk apa dia? Idgham bila gunnah. Tulisan pun dia pakai kaedah tajwid. Jadi kalau belajar bahasa Arab perbualan tak boleh salah. Siapa belajar bahasa Arab komunikasi ni tak boleh. Ini resam Quran sahaja. Kalau belajar perbualan kena buat asal alif nun tambah la. Wa asyhadu an la. Asyhadu an la. Jadi an bahawasanya la di sini kita masuk nahi. Kita masuk nahi antum. An bahawasanya la janganlah. Ta'budu kamu semua menyembah. Illallah kecuali Allah. Kecuali Allah. Okey. Kemudian second last. Apa dia kata? Amara. Amara ni fi'il madhi. Walaupun kita belajar fi'il amar, perkataan amar tu noun. Ada tak amar tu dalam bentuk madhi? Adalah. Amara dia telah perintah. Dia telah memerintahkan. Maknanya Allah telah memerintahkan. Apa yang Allah perintahkan? An tambahlah bahwasanya janganlah. Bahwasanya janganlah ta'budu kamu semua menyembah illa kecuali melainkan iyyahu. Tadi kita baca iyyaka. Sekarang ni hanya kepadanya. Okey. Yang terakhir. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tak ada kat situ lah, jangan terpanjat. Saja saya baca penuh. Jangan dicari pula. Qada. Qada ni fi'il madhi. Perkataan ni kita biasa jumpa tapi dalam bentuk noun. Yang kita jumpa di mana? Qada dan qadar. Yang kita kata qada tu. Qada. Bukan qada sembahyang subuh tadi, tu lain. Yang itu qada juga. Qada yang dalam sembahyang tu lain, itu istilah sembahyang. Itu kita kata apa? Itu kita ganti. Tapi qada yang asal menetapkan, menentukan. Sebab itulah daripada perkataan qada ini dia lahir perkataan apa? Tengok sini. Qadi. Qadi. Daripada qada orangnya qadi. Saya ambil qadi asal, bukan qadi hari ni. Qadi hari ni nikahkan orang dia. Qadi yang asal-asal di zaman awal Islam, dia adalah judge. Atau judge. Hakim.
Qadhi itu adalah hakim. Cuma hari ni qadhi dah jadi qadhi daerah je lah. Tapi qadhi yang asal tu yang menetapkan, yang menjatuhkan hukuman. Jadi qada benda yang dah ditetapkan kepada kita. Secara mudahlah. Kalau cerita tauhid banyak lebar Tapi kalau secara mudahnya bahasa qada atau apa? Ketetapan. Qadar? Qadar apa? Kadar laju, had kadar laju kebangsaan. Kami bahasa Arab atau qadar. Alright, jadi wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan wahai Muhammad. Apa yang Tuhan telah tetapkan sejak dari azali lagi? Allah, bahawasanya. Bahawasanya la, janganlah. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Bahawasanya la, janganlah. Ta'budu, kamu semua menyembah. Illa, kecuali. Melainkan. Iyahu. Hanya kepadanya. Melainkan. Hanya kepada dia. Okey. Alhamdulillah. Selesailah kita. Perkataan. Abada. Ya'budu. Cuma latihan masih ada lagi, walaupun kita bermula daripada PKP 1.0 sampailah kepada 3.0 ini masih ada berbaki, jangan risau. Tak kisahlah 4.0 ke berapa kosong nanti, latihan kita teruskan. Jadi ada beberapa lagi, insyaAllah nanti saya akan forwardkan kepada ketua kita, ataupun kalau susah nampak gaya tak boleh nak ke mana-mana ni, takut-takut nak mengantar pun lebih daripada 10 km radiusnya tu, katakan tak boleh, jadi saya bagi dua pilihan lah. Maksud saya akan forwardkan kepada Kak Roziah pun sama, dan saya akan forwardkan juga nanti dalam bentuk PDF dalam grup WhatsApp lah. Mana-mana yang ada kemampuan, ada printer kat rumah boleh terus print saja. Jadi tak perlu ketua nak hantar, nanti takut ada roblox nanti susah pula. Walaupun kritikal ni nota ni, tapi takut polis tak terima alasan tu. Kritikal tu dia tak terima. Nanti takut tak lepas nanti Jadi saya buat dua alternatif lah. Nanti maklumkan dalam kelas siapa-siapa yang boleh print sendiri. Saya bagi dalam grup, tekan saja. Kalau yang ada komputer tu terus tekan, nanti terus print saja. Sebab saya bagi tu PDF, tak perlu edit, tak perlu apa Tapi yang tak boleh nanti maklumkanlah macam mana cara nak mengantar dan sebagainya. Jadi saya ingat kita pun tak tahu berapa lama ni, saya bagi banyak terus lah. Saya bagi 3 atau 4 set terus in advance supaya tak buat 2-3 kali kerja lah. Okey. Jadi insyaAllah nanti kita sambung pada sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.